Assalamualaikum, apa khabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar sains tahun 5 yang bertajuk air pada suhu bilik. Air pada suhu bilik. Bagaimanakah perubahan air apabila air panas disejukkan pada suhu bilik? Okey, jom perhatikan gambar ajar di muka surat 152. Air ini masih panas dan tidak boleh diminum. Panasnya sudu ini. Okey, selepas beberapa ketika, air ini kurang panas dan sudah boleh diminum. Okey, tahukah kamu bagaimanakah air panas boleh menjadi sejuk? Okey, perhatikan gambar secawan kopi panas dan terdapat sebatang sudu di dalamnya. Okey, apakah yang akan terjadi kepada tangan kita apabila kita menyentuh sudu tersebut? Ya, tangan kita akan berasa panas. Okey, kenapa ya? Okey, haba yang terdapat pada air panas mengalir ke sudu besi. Sudu besi menjadi panas kerana menerima tenaga haba daripada air panas. Haba yang terdapat pada sudu besi mengalir ke tangan apabila kita menyentuh sudu besi. Tangan kita berasa panas kerana menerima haba dari sudu besi. Okey, sekarang ni kita cuba lihat apakah yang terjadi apabila air dibiarkan pada suhu bilik. Okay, haba daripada air panas mengalir ke persekitaran dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Keadaan ini menyebabkan air panas kehilangan haba dan suhu air menurun. Suhu air akan menurun sehingga sama dengan suhu persekitaran atau suhu bilik. Okey, di bawah ada sedikit info sains. Okey, orang yang tinggal di kawasan iklim sejuk melampau membuat unggun api untuk memanaskan badan. Unggun api mengalirkan tenaga haba ke persekitaran. Okey, jadi sebab itulah orang yang tinggal di kawasan sejuk dapat hidup dengan selesa. Uji. Okey, haba mengalir. Tujuan memerihatkan perubahan suhu air apabila air panas dibiarkan ataupun disejukkan kepada suhu bilik. Okey, alat dan bahan kaki retort, tungku kaki 3, kaca dawai, bika, termometer, jam randik dan air panas. Okey, perhatikan radas yang disediakan. Bagaimana kita nak susun kaki retort, tungku kaki 3, kaca dawai, bika dan juga termometer. Okey, langkah-langkah yang perlu. Okey, yang pertama, sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah. Okey, yang kedua, tuangkan 200 ml air ke dalam bika. Okey, air panas ya. Yang ketiga, ambil bacaan suhu air panas setiap 5 minit sehingga suhu air menjadi tetap. Okey, 4, catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual seperti di bawah. Okey. Yang kelima, bina carta palang berdasarkan maklumat yang terdapat dalam jadual. Okey. Dan yang seterusnya, kamu boleh muat naik carta palang ke dalam aplikasi Google Classroom. Dan yang ketujuh, bincangkan hasil pemerhatian kumpulan kamu dengan kumpulan yang lain. Okey. Baik. Nah, sekarang ni berdasarkan penyiasatan yang ditunjukkan pada muka surat 153, okay, dapatlah kita simpulkan ataupun
haba mengalir. Berdasarkan penyiasatan yang telah dibina, maka dapatlah kita rumuskan penyiasatan dalam bentuk jadual dan juga dalam bentuk graf. Masa sifar suhu air, pada mula tu kita mula dengan 50 darjah Celsius. Kemudian 5 minit seterusnya 45, 10 minit 40 darjah Celsius, 15 minit 35, 20, 30, 25, 27, 30, 27, 35, 27 dan akhir sekali 40 minit suhu air menjadi 27 darjah Celsius. Kemudian kita pindahkan bentuk jadual kepada bentuk carta palang. Lihat gambar rajah di bawah. Perhatikan pada gambar rajah, terdapat dua maklumat pada paksi yang melintang dan juga paksi yang menegak. Paksi yang melintang, masa ataupun dalam unit minit, dan paksi yang menegak suhu air darjah Celsius. Seperti yang kita semua tahu, pada paksi yang melintang itu ialah pemboleh ubah manipulasi. Manakala paksi yang menegak ialah pemboleh ubah bergerak balas. Perhatikan pada gambar rajah ataupun carta palang. Pada minit sifar hingga 20 minit, suhu air menurun. Kemudian pada minit ke-25 hingga ke-40, suhu air mendatar. Ataupun sama juga 27 darjah Celsius. Pada minit sifar hingga 20 itu ialah air ketika disejukkan. Manakala suhu 25 hingga 40, suhu 27 darjah Celsius itu ialah suhu air pada suhu bilik. Baiklah, berdasarkan graf ataupun carta palang yang telah kita bina tadi. Sekarang cuba jawab soalan mari uji. Berpandukan jadual ataupun carta palang, sila jawab soalan di bawah. Yang pertama, apakah yang dapat kamu perhatikan pada pola perubahan suhu? Pola perubahan suhu air ialah menurun kemudian mendatar. Perhatikan pada graf yang ditunjukkan. Graf menurun kemudian mendatar. Soalan yang kedua, pada minit keberapakah suhu air menjadi tetap? Lihat gambar rajah. Pada minit 25 hingga minit ke-40. Seterusnya, perihalkan perubahan suhu air apabila air panas dibiarkan pada suhu bilik. Suhu air berkurang dan menjadi tetap apabila berada pada suhu bilik. Dan soalan yang terakhir, nyatakan tujuan penyiasatan di atas. Ingat lagi kata kunci untuk menjawab soalan tujuan. Kamu mesti ingat dalam soalan untuk menjawab tujuan mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dan ingatkan formula untuk menjawab soalan tujuan. Jadi jawapan lengkap untuk soalan ini ialah untuk menyiasat hubungan di antara masa dengan suhu air. Cikgu harap kamu semua telah faham dengan tajuk yang kita telah belajar pada hari ini. Dan jika ada perkara yang kamu tidak faham, kamu boleh rujuk ataupun boleh PM cikgu. Sekiranya tidak faham. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi dengan tajuk yang akan datang. Selamat belajar.